Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ni kita ada satu video special sikit. Saya ingat kita nak start buat siri-siri macam mempelajari benda-benda pelik dan unik daripada seluruh dunia. Dan hari ni kita nak mulakan dengan dunia custom di Jepun yang pelik dan mengujakan. Dunia custom ni sebenarnya ialah tentang modifikasi lah. Jadi bila nak modifikasi ni ada dua lah sebab utama kenapa kita nak modifikasi kereta. Yang pertama sekali ialah untuk meningkatkan prestasi, nak bagi laju lagi ke, handling lagi sedap ke, nak masuk track ke, ataupun satu lagi ialah kita modding untuk gaya. Jadi kalau untuk modding untuk gaya ni kadang-kadang orang akan pergi ekstrim lah. Bila jadi ekstrim, kereta tu mungkin tak makin laju, makin perlahan lagi. Yalah, maksudnya kadang-kadang tu rendah sangat lah, apalah kan. Untuk yang cara kedua ni, di mana kereta rupa dia ekstrim dah jadi makin perlahan, orang panggil racing ataupun racer. Rising tu, rice tu macam nasi lah. Dia bunyinya macam Mak Saleh duk kutuk orang Asia lah kan. Tapi tak apa sebenarnya sebab trend ni memang sesuatu yang sangat menarik untuk kita yang melihatnya kan. Dan of course kalau Jepun ni kan, bila dia buat sesuatu tu dia memang suka pergi ke ekstrim lah. Tapi dalam dunia custom ni ekstrim tu okey. Pasal dalam dunia custom ni semuanya tentang jiwa yang tersendiri. Aku buat apa yang aku suka, kau buat apa yang kau suka. Mula sekali kita kena ingat bahawa dalam kereta custom ni jarang kita nampak satu saja gaya. Selalunya dia akan gabungkan berbagai-bagai jenis gaya lah. Sebab kalau nak pakai satu je gaya, baik pakai kereta stok je. Yang pertama, yang ni mesti korang pernah tengok ni, kereta macam ni. Dia lowered, tayar dia terkangkang. Yang ni dia orang panggil stance ataupun onikian ataupun demon camber. Tayar yang terkangkang tu orang panggil negative camber. Camber ni adalah salah satu benda yang kita take untuk account lah bila kita buat alignment tayar ataupun buat jajaran roda. Jadi bila kita buat alignment ni sebenarnya ada dua perkara utama yang kita nak tengok, iaitu dia punya camber ataupun dia punya toe in ataupun toe out. Yang ketiganya ialah caster. Anyway, benda ni semua technical. Aku tak nak cerita, kita akan buat satu video lain ceritakan pasal benda ni. Tapi buat masa ni aku tunjukkan gambar rajah ni kat belakang. Korang tengoklah, pause sekejap tengok. Jadi negative camber ni sebenarnya ialah satu teknik jajaran roda di mana ia membantu untuk menjadikan kereta ni lebih bertindak balas dengan lebih tangkas untuk roda depan. Dan kalau kita letak dekat roda belakang pula, ianya boleh membantu kereta tu dapatkan grip yang lebih sikit. Pasal bila kereta corner dia roll kan, bila dia roll, camber tu akan betulkan balik tayar, mengekalkan contact patch kat bawah tu. Kalau kita tengok kereta Jerman daripada dulu memang kita nampak lah dia punya negative camber dekat belakang tu. Dekat depan tu mungkin ada sikit lah. Tapi apa yang menjadikan ianya popular ialah drifting. Pasal dalam kereta drift kita tengok banyak yang tayar depan memang ekstrimnya negative camber. Kat belakang tak ada sangat nampak rasanya. Pasal untuk kereta drift ni belakang tu mungkin dia nak kurangkan grip. Jadi dia mungkin tak pakai negative camber. Tapi kat depan ya betul negative camber banyak. Lagi sekali itu semua technical. Nanti awak tengoklah video yang lagi satu tu. Kita akan ceritakan kenapa kereta drifting ada negative camber banyak sangat kat depan tu. Kalau nak tahu bila dia naik, kau tekanlah butang loceng tu. Nanti bila ada naik video tu kan, YouTube akan mengingatkan korang. Cuma bezanya antara drifters dengan yang modding racer ni, dia orang bukan fikir untuk dapatkan prestasi lebih ke, nak jadi kereta tu bawa lagi laju ke, senang nak drift ke apa ke. Jadi mudahlah dia orang buat sudut negative camber yang mengarut. Dan bila dia dah jadi ekstrim ni lah orang panggil dia stance ataupun onikian tadi, ataupun devil camber tadi tu, ataupun demon camber tadi tu. Bila korang tengok kereta terkangkang tu, janganlah kau ingat yang tuan punya tu tak tahu tentang negative camber ni. Dia tahu, tapi jiwa custom kan, ini tempat dia nak ekspresi jiwa dia. Dia tak ada kena mengena dengan drivability ke apa ke. Jadi korang jangan judge sangat, kau chill aja, relax, tengok je, layan je kereta-kereta ni. Dan gaya ni selalunya kita tengok kereta ni dia loweredkan sikit. Dan bila dia dah lowered tu, salah satu trik lah yang orang kalau tengok kan kata, wah ni dia ni betul-betul buat. Dia punya roda rim tu, dia kena bertemu dengan atas pada wheel arch ataupun lengkuk ruang roda. Ni kalau dia betul-betul ngam, tu kira baru perfect. Wah ni kereta kau dah setting cantik ni. Yang kedua pula, ini ialah white body lah. Jadi kat banyak negara pun ada sebenarnya budaya white body ni bila buat kereta custom. Tapi tak sama dengan Jepun. Macam biasa Jepun dia ekstrim, betul. Tapi sebenarnya saya suka budaya ekstrim macam ni kerana ianya satu cara untuk kita memahami sesuatu konsep tu bila kita push dia ke maksimum. Jadi kita tengok Jepun ni sekarang dia dah mendapat satu kefahaman baru. Bila kita tengok kereta white body daripada Jepun, memang ada kelainan dia. Ada setengah tu punya ekstrim sampai lebih 50% lebih lebar daripada body asal. Kereta-kereta yang ekstrim lebar ni dah bukan macam kereta lumba lagi dah. Pasal asal idea dia macam nak tiup kereta lumba, tapi dah jadi macam kereta parody kereta lumba. Pasal terlalu lebar dan terlalu macam tak boleh pakai kereta ni sebenarnya ni.
Kalau tak kagum pun kita tergelak lah tengok. Memang suka lah saya tengok. Jadi bila dah banyak orang buat wide body ni secara ekstrim, maka akan terlahirlah mereka-mereka yang macam genius lah. Jadi dekat Jepun ni ada dua lah jenama besar, iaitu Rocket Bunny dengan RWB. RWB ni Raw Welt Bagriff. Oh, ni nama pelik ni. Tak apa, kita cerita pelan-pelan. Rocket Bunny ni adalah body kit yang dicipta oleh Kei Miura. Kei Miura ni orang kata macam godfather lah untuk wide body ni jugalah. Dan dia punya jenama tu dah jadi macam sinonim dengan wide body atau satu genre wide body di Jepun. Manakala RWB ni pula adalah satu jenama yang fokus kepada Porsche saja, dan ianya adalah hasil nukilan Akira Nakai. Dia ni bukan Nakai, dia punya nama dia Nakai. RWB ni dia famous sekarang kerana dia orang suka pergi ke car show macam dekat Las Vegas, kat US macam-macam, SEMA semua, dia datang, dia buat live conversion kereta daripada original sampai jadi lengkap dalam masa 2 hari, mungkin 3 hari. Pandem tu sebenarnya juga daripada Kei Miura, tapi cuma entah kenapa dekat US dia orang ada macam copyright punya isu, tak boleh pakai nama Rocket Bunny, so dia orang tukar jadi nama Pandem. Sebenarnya samalah dengan Rocket Bunny. Yang ketiga, yang ni memang salah satu yang paling kontroversi sekali, iaitu Bosozoku. Bosozoku ni dia selalu bergabung dengan Takeyari. Takeyari ni kalau kita terjemah dia jadi maksudnya bamboo spear ataupun lembing buluh. Kita nampak exhaust buluh lah, tapi dia kata bamboo spear. Trend ni memang nampaknya belum banyak sangat keluar dari Jepun, tapi dekat US dah mula nak start dah ni. Dekat Malaysia pun saya dah nampak dah 1-2 kereta yang bawa masuk trend ni. Dan ianya satu memang yang akan membuatkan saya senyum bila saya tengok lah. Memang dia terlalu ekstrim yang kita tak boleh nak kata apa. Terpaksa senyum je tengok pasal ianya sangat menarik perhatian. Takeyari ni dia adalah satu tambahan barulah kepada gaya Bosozoku tu. Ini bermula pun mungkin pada baru tahun 2000 je lah. Tapi Bosozoku tu sendiri ialah satu yang bermula pada tahun 1960-an dengan motosikal lah. Dan sebelum Bosozoku ni sebenarnya dia ada lagi satu sejarah yang lebih menarik, iaitu dia bermula dengan berjuru terbang kamikaze masa Perang Dunia Kedua. Tahu kan juru terbang kamikaze itu apa kan? Dia orang bawa kapal terbang, dan kapal terbang tu ialah senjata dia. Dia akan langgar kapal ke bagi meletup. So dia orang macam suicide pilot lah. So you bayangkan lah, dia orang punya training kepala otak dia macam mana. Mungkin dah memang dah lain lah kepala otak dia kan. Jadi bila habis Perang Dunia Kedua tu, dia orang balik ke Jepun, kepala awak dah macam tune untuk benda yang sangat ekstrim ni. Bila balik ke kehidupan biasa, dia macam tak boleh nak cope. Jadi salah satu cara dia orang nak cope ni lah dengan motosikal. Jadi motosikal ni sebenarnya kalau kita fikirkan boleh menjadi sangat-sangat bahaya. Jadi itulah cara dia orang mencari balik adrenalin. Dekat US pun kita tengok banyak yang berlaku begitu juga. Bila habis Perang Dunia Kedua, dia orang balik beli Harley Davidson. Kat Jepun pun sama, dia orang beli motor. Jadi daripada situlah bermulanya satu trend di mana yang veteran-veteran Perang Dunia ni, dia orang balik, dia orang bawa motor ni dengan secara berbahaya, dia orang modify motor tu bagi bising. Dia macam sengaja nak provoke tau. Jadi disebabkan motor tu bising dia orang bawa secara laju, dia orang dipanggil Kaminari Zoku, ataupun tanda tribe. Zoku tu tribe lah. Zoku tu maksudnya clan ataupun tribe ataupun gang. Bila geng-geng kamikaze pilot ni dah jadi semakin tua, ada geng pelapis lah. Geng pelapis ni budak-budak muda lah zaman tahun 60-an. Jadi budak-budak muda tahun 60-an ni dia orang memberontak. Budak-budak biasa memberontak pasal apa tak tahulah, tapi biasalah budak-budak memberontak kan. Jadi bila dia nak memberontak tu, dia ambil idea ni yang kamikaze pilot tadi tu, dan dia jadikan dia punya sendiri idea. Jadi daripada situ apa yang berlaku, dia orang teruskan dengan idea motor bising ni. Cuma dia orang jadi macam lebih pelik lagi. Dia orang start racing secara berbahaya di jalan biasa, masuk lawan trafik dan berkumpul secara ramai, blocking trafik. Kalau yang kamikaze tadi mungkin orang boleh faham lagi lah, dia orang perang kan, dia orang memang war hero ke, macam dia orang tengok ke. Tapi ni budak-budak ni apa yang kau nak komplain sangat ni kan. Lepas tu bila dah jadi macam tu, dia orang macam bersangkut paut pula dengan Yakuza. Banyak yang masuk mafia Jepun dan start bergaduh, ada gang fight pula. Bila dia lama-lama dah jadi teruk, inilah mula masuk kat media Jepun, dia orang panggil Bosozoku. Kalau kita tengok masa tu translation yang digunakan macam kumpulan ganas lah. Tapi kalau kita translate ataupun terjemah secara straight, maksud Bosozoku maksudnya boss gang lah. Yalah, boss gang tu mungkin dia orang hint dekat benda ni dah jadi masalah Yakuza lah. Bos-bos Yakuza bila bergaduh siapa nak kacau kan. Itulah mungkin Bosozoku nama asalnya. Jadi apa yang berlaku ialah polis Jepun
mula nak bantras benda ni, dia orang pun buat operasi Bosozoku 1 sampai 13 masa musim perayaan. Tak ada nama dia, bukanlah operasi Bosozoku, tapi dia orang lakukan operasi dan pada pertengahan 1980-an dapat mengurangkanlah pengaruh Yakuza dalam kumpulan Bosozoku ni. Maksud sekarang ni dah tak adalah benda tu, mungkin tak begitu kuat lah. Sejak daripada tu dia orang mula fokus kepada reka bentuk motosikal yang ekstrim ni, seat belakang tinggi, fairing tinggi, dan apa sekarang dia orang buat lah, dia orang gunakan exhaust tu lah, pang 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 pang. Bila yang ni dah makin popular, ada pula geng kereta pula nak terikut. Itu yang mula jadikan style Bosozoku yang ekstrim dekat motor tu dijadikan ke kereta, dan juga dengan exhaust buluh tadi itulah. Jadi reka bentuk yang ekstrim tadi yang kadang-kadang super wide dengan splitter depan yang panjang tu, ada yang orang panggil Kaido Racer, ada yang panggil Yankee Racer, macam-macam lah. Basically dia punya nama tu membayangkan ianya asalnya lah daripada idea kereta racing, tapi dah dimodify secara ekstrim sampai jadi macam ni. Dan juga kereta style ni masuk dalam kumpulan yang dipanggil Zokusha. Kusha ni macam kereta lama lah. So ini geng kereta lama, pasal selalunya dia modify ni lah kereta-kereta lama lah. Yang keempat ni ialah Shakotan. Shakotan ni saya suka. Dia macam campur macam-macam tau. Kayak lowrider, Rocket Bunny style yang ada over fender, dan juga ada sikit macam Onikian. Tapi apa yang dia orang buat ialah dia orang buat semua ala kadar. Dia tak ada yang ekstrim. Dia ambil semua elemen-elemen ni, dia campurkan. Dan bila kita tengok kereta-kereta yang dia orang buat ni, dia punya trend dia lah, salah satu dia punya guiding principle dia adalah kereta tu kena clean lines. Dia tak ada macam over sangat. So apa-apa yang dia orang buat, kereta tu semua nampak macam believable, macam it's a semi-stock car tau. Tapi ekstrim. Itu yang saya tak tahu nak cerita macam, tapi tengok kan, dia memang nampak old school. Salah satu dia punya falsafah adalah form mesti kena follow function. Maksudnya fungsi mesti mengatasi reka bentuk. Jadi bila form follow function, sebagai contoh lah kan, bila dia orang buat over fender tu selalunya dia orang buat kat kereta racing pasal tayar nak kena lebar sikit. Jadi bila buat over fender tu macam aerodynamic aid lah. So bila dia orang buat macam tu, cara dia lah, bentuk tadi tu mesti ada sebab. Bila kita tengok, walaupun dia ekstrim, over fender tu tak diperlukan, tapi bila dia buat cara tu nampak macam cukup subtle enough, dia kita tengok macam believable. So bila kita tengok dekat kereta Shakotan ni, kadang-kadang kat depan dia tengok dia letak oil cooler kat luar. Mungkin tak perlu, tapi nampak macam ni untuk penyejukan kan. Lepas tu lampu sebelah tukar dengan air intake, sebab lagi sekali untuk turbo ke, untuk penyejukan engine bay ke. So dia ada sebab-sebab dia tahu. So itu yang sebabkan saya suka dengan Shakotan ni. Dia punya disiplin itu bagus. Kereta-kereta Shakotan ni sebenarnya dia punya inspirasi dia ialah kereta-kereta lumba Jepun daripada tahun 1970-an. Jadi banyaknya yang dia orang buat ialah kereta-kereta biasa sebenarnya. Tak kira lah Toyota Crown ke, Corona ke, Cressida ke, Datsun Bluebird ke, apa ke, tapi dia mengikut cara style kereta racing Jepun. Tu yang bestnya kalau dia orang ambil kereta yang memang dulu pernah di-racekan, iaitu macam Skyline, boxy tu kan, ada yang 2 door ke 4 door ke tak tahulah, tapi time tu punya kereta dia orang buatkan jadi Shakotan ni. Ada lagi senang, kita shock lagi tengok pasal kita dah ada sejarah dengan benda tu. Mazda RX-7 kan, Toyota Sora, Mazda 808 yang coupe tu, ni semua kereta-kereta yang memang popular dengan gaya Shakotan ni. Dan yang terakhir sekali ialah van life, ataupun dia panggil Vanning Zoku desu. Jadi van life kat Jepun ni dia mungkin bermula pada awal 1970-an lah, dengan satu culture yang dia panggil Dajiban. Dajiban ni sebenarnya referring to Dodge van. Itu cara Jepun sebut Dodge van, dia jadi Dajiban. Jadi Dodge van ni ialah van daripada syarikat nama Dodge di Amerika Syarikat, dan dia memang banyak guna mungkin dekat maybe military base ke US kan. Jadi Jepun macam tengok macam best lah van ni. So dia orang banyak import van tu masa 1970-an juga. Di Amerika juga gila-gila dengan van mewah. Kalau kita tengok siri A-Team, A-Team pun kan guna van mewah kan. So ini yang jadi satu dia punya konsep lah di Jepun. Tapi yang mula-mula dia bermula dengan Dajiban, Dodge van. Bila dah masuk pada tahun 1990-an ni, dia jadi lain sikit tau cerita vanning life ni ataupun van life di Jepun ni.
Apa yang berlaku ialah di Jepun masa tu orang muda buat kali pertama, dia dapati bahawa dia orang tak mampu nak duduk sewa apartmen sendiri atau bilik sendiri di bandar-bandar besar di mana memang mereka bekerja, kerana dah jadi makin terlalu mahal di Jepun pada masa tu. Masa tu dia ada macam bubble, economic bubble, terlalu mahal 80-an, 90-an. Dan lepas tu pula bila dah jadi terlalu tinggi sangat, the bubble collapse, gaji pun menyusut, jadi dia orang tak boleh nak cope. So banyak dia orang yang mula duduk dalam van. Pada zaman tu juga van yang saiz kecil, macam K-car tapi van menjadi mula makin popular. Kalau kita nak tengok kat sini, Proton Juara yang asalnya Mitsubishi Townbox, yang itu antara van yang awal yang dilahirkan di Jepun, dan ramai orang muda mula tidur dalam van macam tu. Pasal nak tidur dalam kereta tu mungkin terlalu sempit, dia tidur dalam van. Jadi bila orang tidur dan duduk dalam van, dia modify macam-macam lah. Ini menjadi satu subculture. Dan sekarang ni yang van life tu dah jadi macam lebih pada tu lah, di mana dia orang banyak menggunakan Toyota Hiace ataupun Nissan Airvan, van-van besar ni, dan ianya sekarang dah macam tumbuh kepak, dah macam-macam lah tu, sangat-sangat ekstrim, dengan ada front splitter macam Kaido Racer, macam Bosozoku pun ada je, tapi dia van, so dia panggil vanning life. Pada saya sekarang, budaya modifying yang paling ekstrim di Japan sekarang ialah vanning ni lah, di mana kita tengok van-van yang berkepak ni punyalah jadi over sangat sampai ia telah menarik perhatian makhluk asing. Dia orang ingat orang Jepun curi van dia orang. Merapu je lah. Okey, sampai situ saja video kita kali ini. Kalau awak suka, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Lepas ni kita akan cerita mungkin custom culture daripada US, daripada UK, daripada Jerman dan juga di Malaysia. Kita tengok apa yang ada di Malaysia. Sebenarnya Malaysia ni jadi semakin hebat dengan custom culture sebab adalah macam ramai juga peminat di sini, dan event-event besar macam Art of Speed dah menjadikan ianya semakin mainstream. Kalau boleh tolong tekan butang subscribe dan butang loceng untuk dapat maklumat terkini bila kita buat naik video terbaru. Komandan Malaysia, Komandan yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.